sudah gagal untuk mereka selesaikan. Okey. Satu isu telur sudah gagal untuk mereka selesaikan. Ni saya nak jawab Azmin Ali. Ada beberapa perkara, beberapa tuduhan di situ. Number one, isu telur. Now, saya nak bagi tahu Azmin Ali, saya pernah debat berkenaan dengan isu telur ni. Pada zaman Pakatan Harapan mengambil alih, Kerajaan Perpaduan mengambil alih, pada November 2022, telur ditinggalkan oleh kerajaan 33 bulan Perikatan Nasional adalah 41 sen. Harga terakhir telur sebelum Pakatan Harapan take over adalah 41 sen. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kejap lagi kita akan tengok kenyataan Abang Mat dan Mat Sabu, bahawa sewaktu 33 bulan itu, banyak ada di antara pengusaha telur yang telah gulung tikar. Kenapa gulung tikar? COVID. Dan setelah bila buka balik negara, 33 bulan, Kerajaan Perikatan Nasional gagal mengembalikan kaedah atau cara nak menambah telur di dalam pasaran. Mereka sedang pada waktu itu sibuk nak bercerita tukar kerajaan, sibuk nak kekal berkuasa, akhirnya gaduh dengan UMNO, UMNO jadi Perdana Menteri, lepas tu sibuk lagi, lepas itu pilihan raya. Tak sempat mereka nak buat, duk sibuk. Debok bermain politik ni tuan-tuan. So mereka tak memikirkan macam mana nak selesaikan, sampaikan pada November 2021. Ini fakta kepada Azmin. November 2021, apa yang berlaku adalah, apa yang berlaku tuan-tuan? Yes, saya nak bagi tahu. Telur yang ditinggalkan, telur Azmin tinggalkan pada waktu itu 41 sen berbanding 33 sen yang ditinggalkan oleh Pakatan Harapan pada Januari 2020. So telur 33 jadi 41, dia makin menaik. So bila kerajaan take over, pada masa itu buka fail, Mat Sabu buka fail, kita dapati kita kekurangan telur dalam keadaan yang sangat kritikal. Yang ni Azmin tak sebut. Ini saya sebut. Bukan saya ambil kata-kata saya. Ini saya ambil kata-kata daripada kenyataan. Macam dia kata tadi, sumber kementerian. Ini kementerian sebut. Bila take over, dia kata, okey, kita perlu telur ini dalam kadar segera. Segera, kalau tak rakyat akan marah sebab telur tak cukup. So macam mana kita nak buat? Kita kena cari pengimport telur paling cepat boleh ada stok dan market. Paling cepat. Boleh ke kita buka tender terbuka? Ini bukan tender, ini bukan kontrak. Siapa ada bagi dulu. So boleh terminate anytime. Bukan tender, bukan kontrak. Siapa ada bagi dulu. Kebetulan ada satu syarikat dia kata dia ada dan dia janji nak flood the market. Nak tunggu tuan-tuan, buka tender, boleh 3 bulan lah. Lepas tu rakyat marah kita, maki kita. Nak selesai hari ini ni. Ni nak selesai hari ini. Nak tunggu 3 bulan. Rakyat makilah. Nak settle masalah telur ni, minimum kita 6 ke 8 bulan settle. Daripada tarikh tahun lepas. Lebih kurang Jun, Julai, lepas raya. Kalau kita, kenapa nak kena settle? Nak ambil balik pengusaha-pengusaha telur yang mana dah tak ada. Yang dah kurang. Kenapa kurang? Kan saya kata tadi, zaman PKP itu banyak yang tutup. Daripada kita dulu, net exporter telur. Kita pengekspor telur. Bila PKP melanda, kita kekurangan telur. Kenapa? Tak boleh nak salahkan Kerajaan Perikatan Nasional juga. Pengusaha-pengusaha telur pada masa itu ada yang tak mampu nak tanggung kos. Tutup, tuan-tuan. So, masa 33 bulan tu lepas buka balik, apakah usaha Kerajaan Perikatan Nasional nak kembalikan telur? Tak ada. Harga telur makin mahal. Kalau masih ingat, dan diwarisi perkara itu oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Tapi Pakatan Harapan bijak. Oh, telur dari India. Dia sebut tadi, telur India. Dia nak main perkataan tu lah. Tak kisahlah telur tu daripada mana. Asalkan settle masalah telur, betul tak? India ke, China ke, Thailand ke, Vietnam. Pernah kita tanya. Kat mana ayam kita, daging kita datang selama ni? Tak pernah kan? Yang penting settle. Ayam kita datang, jagung kita datang. Apa yang kita import selama ni pernah kita persoalkan? Tak ada. Yang penting dia settle. So, apa jawapan Mat Sabu berkenaan perkara? Dia kata Mat Sabu tak berani. Bila ditanya, dia tak jawab. Yes, saya akan bawa apa yang Mat Sabu terangkan mengenai perkara ini di dalam parlimen. Jawapan berhandset di dalam parlimen. Bukan Mat Sabu tak jawab, Mat Sabu jawab tuan-tuan. Mat Sabu jawab. Okey, kita dengar apa Mat Sabu kata. Dan sama ada pemilihan syarikat itu dibuat tak ada langsung peruntukan kerajaan. Tak ada langsung peruntukan kerajaan. Dan dibuat secara tender terbuka. Dia kena bagi satu sebab kita buat ini dalam keadaan nak menampung sementara.
maka dibuat kepada special case. Dan lepas ini, kalau perusahaan telur ni pulih, kita akan kurangkan import ataupun stop import. Kalau keadaan meruncing, misalnya berlaku banjir dan kita kehilangan sumber, kemungkinan kita boleh import syarikat-syarikat yang bersedia. Misalnya daripada Thailand ada, daripada Turki ada, dari yang banyak daripada lain negara ada. Tapi kita tidak membuka import itu kerana kita nak memulihkan. Sebab Malaysia 5-6 tahun dulu kita ekspor telur. Sepertinya dia meruncing dalam masa 2 tahun COVID itu, dan kita beri IP import itu untuk masa yang jangka yang pendek. Kalau dia syarat-syarat tak diikuti di bawah DWS dan sebagainya, boleh dihentikan bila-bila masa. Tapi kita usahakan dan berdialog dengan pihak pengeluar telur dan sebagainya. Mereka telah berjanji untuk flood the market dalam masa yang terdekat ni, terutama menjelang Hari Raya Puasa. Dengan keadaan smooth, kita harap tak berlakulah bencana yang besar lagi di mana-mana. Kita dapat pulihkan kedudukan itu seperti 4-5 tahun dulu. Syarikat ni syarikat JNE pergi cek, tengok siapa director dia, siapa pengurusinya, cek. Bagi saya tidak sembunyi apa-apa. I will reveal everything. Ini Bang Mat lah. Semua jadi kerjaan ni. Terima kasih. Kalau duduk hari raya puasa dengan keadaan smooth, kita ini Bang Mat lah, dia kata. Bang Mat jawab. Okay, Bang Mat dah jawab dah. Kan saya dah cakap tadi kan. Setelah pada pada masa zaman PKP hari itu banyak syarikat tutup. So nak selesaikan dalam keadaan segera. Dan tidak ada masalah, dia kata. Pelantikan itu special case kerana nak flood the market. Dalam tempoh pendek, tak sempat nak buka tender dan sebagainya. Tetapi, dan kerajaan tak terlibat dalam nak bagi duit dan sebagainya, mesti nak import saja. Dan hari ini tuan-tuan, syarikat yang Azmin sebut tadi tu, yang disebut oleh Azmin tadi tu, yang disebut juga dalam parlimen tadi tu, JNE Advanced Tax Negara Berhad, hari ini minta supaya jangan Azmin mengelirukan orang ramai, dan meminta Azmin memohon maaf, berkemungkinan akan mengambil tindakan undang-undang. Yes, ex-importer refutes Azmin direct negotiation claim, demands apology. Ex-importer JNE Advanced Tax Negara Berhad has refuted claims made by Bersatu leader that the company received a contract to import eggs from India via direct negotiation. In a statement, JNE said Azmin's statement was a blatant lie designed to confuse the public and deflect attention away from the corruption charges faced by Bersatu President Muhyiddin Yassin. In his desperate attempt to create a diversion, Azmin is taking favourite backdoor approach by using a lame spin of a normal egg importation into a fake scenario of direct negotiation by the government to buy imported eggs from us, which is an absolute lie. JNT Tax Negara Berhad has never sold egg to the government and only imported the egg as stopgap measure to supply the local hypermarket, supermarket and mini market during this festive season from December to June 2023. Macam saya kata tadi, 6 bulan. The company also refuted Azmin's claim that JNE was given an exemption by the government from having to undergo food safety checks. It is said that importation of egg from India was scrutinized by the local veterinary services department and had also been issued the Indian government veterinary health and zoo sanitary certification livestock products. JNE hereby demands that unless Azmin makes a necessary reparation by making and issuing the relevant correction statement in writing to us and in social media platform frequency used within the next 72 hours from the date hereof, we will proceed to legal action against him. Saya translate bahasa Melayu sebab walaupun tak faham, walaupun tak faham bahasa putih. JNE dengan ini meminta demands, melainkan Azmin Ali membuat necessary reparation by making, dengan membuat satu kenyataan, menarik balik kenyataan sama ada secara bertulis atau di social media yang biasanya digunakan dalam tempoh 72 jam. Maka kalau tidak dilakukan kerana itu, JNE
akan mengadakan ataupun menyaman Azmin Ali. JNE lawyers as Ravichandran confirmed via a letter of demand to Air Hitam MP Wee Ka Siong on March 11 that the company was the sole importer of egg from India. Untuk makluman yang sama, Wee Ka Siong juga telah dihantar satu letter of demand after claiming the MCA President produced misleading, misinformed and mischievous. Itu saya tak sempat cerita pasal Wee Ka Siong kena saman tu. Syarikat yang sama juga menyaman Wee Ka Siong, dalam masa sama sekarang ini mengugut untuk menyaman Azmin Ali di atas dakwaan jahat tersebut. Ini kerja pembangkang, tuan-tuan. Dia tak sama dengan kita masa zaman kita dulu jadi pembangkang. Zaman sekarang jadi pembangkang, dia fitnah, dia tak ada fakta, lepas tu dia mentembak suka hati dia. Hari tu Azmin juga, tempat yang sama kalau tak silap, dia bercerita bahawa pelabur tak berani masuk ke dalam Selangor dan Pulau Pinang kerana Selangor dan Pulau Pinang ditakbir oleh perompak. Saya kata yang mentadbir itu dia sebelum ini. So, adakah dia mengatakan bahawa dia adalah perompak? Adakah dia admitting tu dia sendiri sebagai perompak? Pelik, tuan-tuan. Makan diri. Itulah Azmin Ali. Takkan tap-tap tak sampai 100,000. Share pun 136 je. Tuan-tuan, nak bagi tahu ni. Nak bagi tahu, nak cerita lah. Nak cerita. Azmin Ali sekarang ni berada dalam keadaan desperate. Saya dengar ucapan beliau tempoh hari. Saya tak nampak. Saya daripada dulu memang saya tak pernah minat Azmin punya ucapan. Daripada zaman dia PKR dulu pun saya tak pernah minat dia punya ucapan. Bagi saya ucapan dia tak ada isi. The only thing yang dia ada pada waktu itu, dia punya cakap tu bunyi Anwar Ibrahim. Dia nak tiru Anwar Ibrahim, konon-kononnya dia ni setia pada Anwar Ibrahim lah. Anwar Ibrahim ni dia panggil nasal punya style ucapan tu. Jadi, saya dan kita hendaklah sedar dalam menghadapi keadaan sekarang ini. Dia menggunakan nasal. So, style Azmin pada waktu itu adalah dengan menggunakan nasal untuk berucap dan dia emphasize certain words. Nak menunjukkan bahawa dia adalah orang yang setia dengan Anwar Ibrahim. Masa itulah. Tapi bila saya dengar ucapan dia, saya tak nampak macam Rafizi punya ucapan. Penuh dengan fakta dan syarat dengan hujah-hujah yang menarik. Tapi kalau Azmin Ali, saya tak minat. Baru-baru ni, dia pun berucap yang sama. Apa yang dia ucap? Kosong, tuan-tuan. Saya tak faham dia ucap apa ni. Dia ucap apa? Penonton kat bawah pun dengar apa dia nak cakap sebenarnya. Muka-muka yang geng bersatu tadi kan. Lepas tu dia buat tuduhan. Dan tuduhan tu sekarang makan diri. Sama juga. Kenapa jadi macam tu? Sebab geng Walaon dan Walargon ni, tuan-tuan, adalah geng yang malas membaca. Mereka ni geng yang malas membaca. Tak tahulah, saya pun tak faham lah golongan-golongan. Bukan tak faham, saya tahulah mereka ni. That's why dia jadi Walagon dan Walaon, sebab dia malas membaca.